Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, korang tengok intro tadi, again, intro baru kan. Hari tu Kamal tak sempat nak terangkan intro baru ni. So, hari ni baru Kamal berkesempatan untuk terangkan ke korang. Sebenarnya, segmen crime ni dah lama dah Kamal buat dekat dalam channel ni. Dulu waktu Kamal awal-awal buat, Kamal memang ada buat macam merungkai, misteri, jenayah, kisah benar atau mitos. So, kali ni kita buat comeback segmen tu dan tukar nama segmen tu menjadi crime, Q-R-I-M-E, tapi ajak sebenarnya C-R-I-M-E lah. Tapi dalam segmen crime ni bukan kita cerita tentang jenayah semata-mata, ada juga kisah-kisah misteri, kisah-kisah yang buat korang macam mind blown, tak pernah terfikir pun benda macam ni terjadi dekat dunia ni. Okay, so kita nak cerita tentang The Sleeping Beauty of Okno. Okno tu nama tempat guys. So kisah ni berlaku dah lama dah, pada hujung tahun 18,000. Lama dah kan. Dan kes misteri ini berlaku dekat Sweden. Masa korang kecil-kecil dulu kan, korang pernah tak dengar cerita daripada Disney? Dia ada buat satu watak princess yang bernama Aurora. Aurora tu dia punya karakter adalah Princess of Sleeping Beauty lah, macam tu. Dia terkena sumpahan, di mana sumpahan tu akan buatkan dia tidur selama-lamanya, kecuali ada satu benda yang dia kena buat untuk merungkai sumpahan itu. Tapi itu Sleeping Beauty dalam karakter Disney. Hari ni kita nak dengar Sleeping Beauty yang betul-betul terjadi, dan benda ni sangat-sangat misteri, membuatkan semua orang tertanya-tanya hinggalah 2021 ini. So, jom kita tengok sama-sama. So, kisah benar Sleeping Beauty ni tertidur untuk jangka masa yang sangat-sangat lama. Benda ni berlaku dekat seorang budak perempuan yang berumur 14 tahun, atau kalau kat Malaysia dia form 2 lah kan, yang bernama Carolina Olsen. So, Carolina ni dia tinggal dengan mak ayah dia, dan dia ada 5 orang adik-beradik termasuk dia. 4 lagi ni semua lelaki, dia seorang je perempuan. So, kalau nak cerita latar belakang family Carolina ni, mak bapak dia ni kerja macam kerja kampung, ayah dia kerja nelayan, macam tu lah. Jadi, pendapatan untuk keluarga Carolina ni tak begitu tinggi lah. So, diorang tinggal dekat kawasan pedalaman dalam Okno tu. Bagi korang yang tak tahu Okno tu dekat mana, ataupun first time dengar perkataan Okno tu, Okno ni pada tahun itu, pada tahun 1861 tu, Okno ni adalah satu kawasan yang agak berhutan tebal dan berada dekat hujung selatan Sweden. Dan cuaca dekat situ agak sejuk. So, macam kamu cakap tadi lah, mak ayah Carolina ni dia kerja menjadi petani dan kadang-kadang pergi memancing, pergi jadi nelayan. So, hidup diorang ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebaik betul. So, satu hari ni Carolina ni kan budak lagi kan, jadi dia pergilah main-main dengan kawan-kawan dia ke, dengan adik-beradik dia ke, wallahualam, tapi dia main dekat luar. So, satu hari ni dia nak pulang lah ke rumah. Bila dia nak on the way balik rumah dia kena melintas satu kawasan ais tau. Kawasan tu memang ada ais batu. Korang tahu kan kalau ada macam air ataupun tasik yang bila dia terlalu sejuk dia jadi beku. Benda ni dekat luar negara je lah, memang taklah nak jumpa kat Malaysia. Tiba-tiba waktu dia nak melintas dekat kawasan berais tu, ada sesuatu insiden yang berlaku dekat Carolina ni, tapi tak ada siapa yang dapat mengenal pasti apa yang berlaku sebenarnya. Sebab bila Carolina ni balik rumah kan, tiba-tiba dia balik rumah dalam keadaan gigi dia yang patah dan juga gusi dia bengkak tau. Bila dia balik dalam keadaan macam tu, ayah dia pelik lah. Ayah dia tanya, kenapa muka nampak pucat? Lepas tu dia pun bagi tahu, tadi terjatuh, ni gigi patah. Macam tu je dia cakap. So mungkin dia rasa macam benda tu benda kecil je lah kot kan bagi Carolina. Tapi orang tak tahu macam mana cara dia jatuh dekat bahagian mana, apa yang menyebabkan dia terjatuh sampai macam tu sekali. So ramailah yang membuat andaian mungkin waktu dia nak seberang kawasan yang berais tu, dia terjatuh tersungkur dan kepala dia terhentak ais. Ada yang cakap mungkin dia terjatuh dalam air yang ada ais permukaan tu dan hampir lemas dalam air tu, sejuk sangat. Tapi walau apa pun yang jadi semasa insiden dia nak melintas kawasan situ,
dia berjaya lah pulang dengan selamat kan. Cuma balik-balik tu ada kecederaan dekat dia punya gigi dengan gusi. Lepas tu dia adalah cakap macam mengadu dekat ayah dia yang kepala dia sakit. Dia rasa macam pening kepala kan. Disebabkan ayah dia ni, pekerjaan yang Kais pagi makan pagi tadi tu, ayah dia tak mampu lah nak afford bawa pergi jumpa doktor ataupun nak beli ubat. So ayah dia kata, rehat lah macam tu kan. Lepas tu mak dia dengan ayah dia ni sebenarnya kuat lah. Ada satu kepercayaan yang diorang percaya dengan setan atau iblis dan juga witch, ahli sihir. Dan diorang juga percaya dengan penyihiran ataupun dalam bahasa diorang adalah black magic. So mak Carolina ni terkejut tengok anak dia macam tu. Mak dia rasa macam anak dia sebenarnya kena ganggu dengan iblis. So kalau orang dulu-dulu ni bila dia dengar je kalau ada gangguan daripada ahli sihir ke, daripada setan ke, diorang punya rawatan dia tu adalah tidur. Jadi ialah biasalah orang dulu kan mana ada ilmu sangat kan. So kebanyakannya diorang percaya dengan rumors, kabar angin dan sebagainya. So mak dia ni suruhlah anak dia tidur. Tapi mak dia tak sangka perbuatan mak dia yang suruh anak dia tidur tu adalah satu perbuatan yang mak dia sangat-sangat menyesal. Bila esok pagi tu macam biasalah mak ayah dia bangun kan, siapkan makanan untuk anak-anak dia. And kejutlah anak dia Carolina ni bangun. Tapi anak dia tak bangun-bangun. Padahal Carolina ni antara anak dia yang paling bangun awal lah. Sebab Carolina ni suka tolong mak dia, selalu tolong mak dia pagi-pagi siapkan breakfast untuk abang-abang dia yang lain. So mak dia ni kejut tapi tak bangun-bangun. Tapi time tu tak risau lagi sebab mak dia fikir lupa semalam kan dia jatuh. Mungkin efek pening tu, jadi dia perlukan rehat yang banyak. Lepas tu lama-lama mak dia pelik pula. Lama pula anak aku ni tidur. So mak ayah dia dah start risau. Apa-apa jadi dekat anak dia ni kan. Lepas tu letaklah tangan dekat hidung tu, still ada angin. So maksudnya anak dia masih bernafas guys. Tapi tak tahu kenapa anak dia ni tak boleh nak bangun-bangun. Lepas tu mak dia rasalah dekat kepala anak dia kan, tak panas kalau nak kata demam tu. So diorang fikir, anak aku ni pengsan ke? So disebabkan diorang rasa macam anak dia ni sakit kan, sampai pengsan, diorang macam biarkan je sampailah Carolina ni tersedar sendiri nanti. Sebab nak belikan ubat pun tak cukup duit, apatah lagi nak panggil doktor. Lepas tu hari demi hari berlalu. Dah 2 hari Carolina ni tak bangun-bangun daripada katil dia. So mak bapak dia ni cuba macam-macam cara untuk kejutkan anak dia. Antara cara yang mak bapak dia gunakan adalah diorang cuba bakar kulit Carolina ni guys. Bakar dekat area part yang tebal. Oh my god. Kalau dah bakar tu mesti kita rasa panas, sakit sampai kita terjaga kan. Tapi Carolina ni tidak. Lepas tu mak bapak dia cuba cocok guna jarum, still tak terjaga. Lepas tu diorang cuba juga cocok dekat bawah kuku ni. Lama kelamaan sampaikan kuku anak dia tu nak tercabut. Tak sedar-sedar juga. So mak bapak dia ni pelik, macam dah tak ada cara lagi untuk kejutkan anak dia. Anak dia masih dalam keadaan tidur, bernafas macam biasa dan dia tak pernah buat reaction sakit sikit pun walaupun macam-macam dah terkena kat badan dia. Mak bapak dia buat something kan kat badan dia, dia still tak ada reaction sikit pun. So disebabkan mak ayah Carolina ni risau dengan kesihatan dia yang tak bangun-bangun kan. Mestilah mak bapak dia tahu kalau dah sehari tak minum air tu dan makan tak ada zat, tak ada nutrisi, memang boleh mati macam tu je kan. So mak bapak dia ni paksa juga Carolina yang tengah tidur tu untuk minum susu dan gula. So mak bapak dia paksa bangunkan Carolina ni dan tuang air susu dan juga gula 2 kali sehari. Dan tak sangka itu jelah rutin dia setiap hari guys. Carolina setiap hari hanya makan air susu dan juga gula. Mak bapak Carolina ni still tak mampu untuk upah doktor selama berminggu-minggu. Sehinggalah satu hari beritanya dah tersebar dalam kawasan kampung dia tu kan. Dengar, anak Olsen sakit sampai sekarang tak bangun-bangun. Dia tidur lama, berminggu-minggu dah. So kabar angin tu berleluasa sehinggalah ke pengetahuan seorang doktor ni. Doktor tu datang sendiri ke rumah mak bapak Carolina ni dengan secara sukarelanya nak tolong Carolina. So doktor ni pun check dan doktor sahkan mungkin Carolina ni sebenarnya dalam keadaan koma.
Walaupun punca sebenar kenapa dia boleh koma tu masih menjadi tanda tanya, masih menjadi misteri. So, selepas beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan yang dah berlalu, ramai jugalah doktor-doktor yang dah tahu pasal kes ni dan cuba untuk selesaikan masalah ni. Tapi guys, antara banyak-banyak doktor tu, tak ada satu pun yang berjaya merungkai misteri kenapa Carolina ni tak bangun-bangun daripada tidur. Even pakar seluruh dunia pun tak dapat merungkai misteri ni tau. Ada yang cuba berbagi pendapat, antaranya ada yang kata Carolina ni sebenarnya dah mati. Ada juga yang memberi harapan yang satu hari nanti dia akan terjaga. Tapi sepanjang beberapa tahun Carolina ni tidur, doktor-doktor ni perasan lah sebenarnya ada satu uniknya dekat badan si Carolina ni tau. Berat badan dia tak pernah susut walaupun dia dipaksa hanya minum 2 gelas susu dan juga gula sehari. Tu je weh dia minum, supposedly mestilah berat badan akan turun kan, tapi dah bertahun-tahun ni berat badan dia tak pernah susut. So itu macam petanda yang baik lah kan, satu good news lah, sebab kalau tak ada masalah kesihatan lagi yang membolehkan Carolina ni mati macam tu je. Tapi bukan setakat berat badan tau, rambut dengan kuku dia ni tak pernah panjang. Kawan dengar ni macam seram tau, dia macam steady je. Korang tahu kan sebenarnya kalau secara fakta ni lah kan, kalau kita dah mati, tumbuh sarang kita ni memang akan terhenti, seluruh anggota badan kita, kecuali 2 benda, iaitu rambut dan juga kuku. Tapi dia tak adalah akan berterusan panjang macam masa kita hidup, cuma dia macam boleh tumbuh. Mungkin sebab tu kot jelmaan-jelmaan ponti dan sebagainya tu rambut panjang lah, kuku panjang lah, sebab tu mungkin. So doktor-doktor ni macam pelik lah kan. Kuku dia tu pun sebenarnya macam bersih je tau, padahal mak bapak dia kata tak pernah bersihkan pun. And rambut dia dalam keadaan yang sangat rapi. Dan satu lagi fakta tentang Carolina ni, muka dia sangat-sangat awet muda, memang tak selari dengan umur dia. Korang bayangkan dia tidur since umur dia 14 tahun, since dia form 2, sampailah dah umur 30-an. Muka dia still nampak remaja. So sampailah genap 6 tahun Carolina ni tak sedarkan diri ataupun dia tidur, Carolina ni telah dibawa ke satu hospital. Hospital tu terletak dekat bandar Escoresham. Susah betul nak sebut. Sebab sebelum ni memang family dia je yang jaga Carolina kan, dan memang tak mampu pula nak hantar ke hospital ke apa, sebab dah sasar lah kena masuk ward kan. Tapi bila berita dah tersebar, ramai yang macam tertarik untuk ambil kes ni tau, sebab dia macam unik, kes yang unik dan misteri. Tapi bila dia masuk hospital ni lagi ekstrim guys. Setiap hari Carolina ni akan dikenakan renjatan elektrik setiap hari guys, supaya dia terjaga daripada tidur dia. So hari ni kena renjatan elektrik, tak bangun-bangun lagi, okay, esok kita buat lagi sekali. Esok buat lagi renjatan elektrik, tak bangun-bangun lagi, okay, esok buat lagi. Sampailah satu hari ni tiba-tiba ada satu doktor dalam hospital tu yang mengesyaki mungkin Carolina Osler ni menghidapi satu penyakit yang bernama neuropsychiatric disorder. Allah maaflah, saya ni aliran account, so saya memang susah nak sebut nama-nama saintifik ni. Okay, so penyakit tu dalam kata lain kelumpuhan sewaktu tidur. So macam mungkin sebenarnya dia tak dapat nak gerak, orang lain semua tak dapat nak kejutkan dia tu sebab dia mengalami kelumpuhan satu badan. So memang taklah dia nak bergerak. Saya dah bangun, tolong jangan seksa saya lagi. Mungkin macam tu. Tapi tak ada siapa yang dapat sahkan. Macam tak ada lagi benda yang boleh membuktikan lah dia ada penyakit tu. Sebab yelah, benda ni adalah kes yang sangat-sangat jarang berlaku. Tidur sampai beberapa tahun kot. Dan tak ada sebab. Macam tak ada siapa yang tahu puncanya. Lainlah kalau dia terlibat dalam kemalangan, dia memang ada penyakit kanser ke. Tapi ni dia just tidur. Semalam dia tidur atas katil, esoknya dia terus tak bangun sampailah beberapa tahun. So beberapa bukti yang membuktikan Carolina ni sebenarnya tidur dan bukannya koma adalah waktu dia tak sedarkan diri tu, dia pernah mengigau tau. Mengigau kan selalunya berlaku dekat orang yang tengah tidur. Kadang-kadang dia pernah sleepwalking. Waktu tengah tidur tu dia pernah berjalan macam tu. Dia pernah juga pusing-pusing badan.
Dan dia juga pernah mengeluh macam orang tengah tidur. Faham tak? Kadang-kadang kita tidur, kita nak pusing ke kiri, kita macam pusing kan, macam tu kan. Kalau orang koma ataupun lumpuh satu badan, dia memang tak mampu nak buat macam tu guys. Tapi ini memang sebiji macam orang tidur. Cuma kenapa kau tak bangun-bangun ni? Kenapa tak boleh bukakan mata kau ni? Sebab tu lagilah doktor ni muskil dan tak boleh nak sahkan yang Carolina ni sebenarnya koma. Sebab bukti-bukti yang ada menunjukkan dia tak koma, dia tengah tidur. Semua sangat tak logik dari segi saintifik untuk tidur dalam jangka masa yang sangat panjang itu. Dan ada satu kali ni benda misteri yang berlaku dekat Carolina, dia macam bagi true reaction dekat sekeliling dia tau. Maksudnya dia macam tahu benda yang dia patut react dengan keadaan sekeliling dia yang tengah berlaku waktu tu. Yelah, umur dia kan dah meningkat, so mestilah antara ahli keluarga dia ni yang dah tua. Salah seorangnya adalah abang dia. Abang dia telah meninggal dunia. Waktu tu berita kematian abang dia tu sampai memang dekat dengan Carolina. Maksudnya Carolina dekat tepi tengah tidur tu, ayah dia macam tengah cakap dengan adik-beradik dia yang lain tau, yang abang dia ni dah mati. Tiba-tiba diorang perasan Carolina yang tengah tidur lama gila tu, bertahun-tahun dah tu, tiba-tiba menangis. Macam menangis teresak-esak. Tapi kalau kita tengok kat situ, nampak macam dia tengah mengigau tau. Korang pernah tak mimpi menangis sampaikan korang mengigau? Macam tu lah reaction Carolina tu. Dia macam mimpi teresak-esak macam tu. So semua orang terkejut lah. Carolina bergerak. Dia dengar ke apa yang kita cakap ni kan? Sebab reaction dia tu betul. Reaction, kalau ikutkan reaction yang dia bagi tu macam kena lah dengan situasi yang berlaku dekat persekitaran dia. Dan selain abang dia meninggal dunia, mak dia juga telah menghembuskan nafas terakhir. Sedih lah sebab waktu ni macam Carolina still tak terjaga daripada tidur dia yang lama sangat tu. Mesti mak dia rasa macam menyesal kan suruh anak dia tidur malam tu kan. Sebab sampailah mak dia hembuskan nafas terakhir pun, mak dia tak dapat nak jumpa anak dia, nak tengok anak dia kembali sedar daripada tidur tu. So takkanlah hospital ni nak simpan Carolina ni dalam hospital tu bertahun-tahun kan. Jadi diorang cuba cepat buat keputusan apa yang diorang nak letak kes Carolina ni kan, apa yang diorang nak sahkan lah. Disebabkan waktu tu tahun 18,000-an kan, macam dah lama gila kan. So tak ada lagi lah nama-nama saintifik, nama-nama penyakit yang diorang boleh sahkan. Macam tak silap kamu dulu, orang dulu-dulu penyakit mental, nama penyakit mental tu diorang satukan dalam satu nama, iaitu histeria. So diorang sahkan yang Carolina ni mengidap penyakit histeria, which is penyakit mental macam tu lah. So bila dah sahkan macam tu, dia suruhlah family Carolina ni bawa balik badan Carolina ni lah. Takkanlah hospital nak simpan sampai bila-bila kan. So Carolina ni masihlah dalam keadaan tidur guys. Dan time ni setelah beberapa tahun berlalu, umur dia dah nak masuk 40-an guys. Kan dah macam-macam peredaran zaman berlaku tu, daripada umur dia darjah pula tingkatan 2 sampailah dah nak masuk 40 tahun. Peredaran zaman macam-macam berlaku. Dan of course lah ayah dia tak selama-lamanya kerja sebagai nelayan. Ayah dia mungkin dah upgrade sikit kerja ke apa, sampailah ayah dia ni mampu untuk menggajikan seseorang menjaga anak dia dekat rumah. So baiklah kan, ayah dia ni still jaga anak dia walaupun anak dia dah bertahun-tahun macam tu je, tidur je kerja dia kan. Maksudnya macam orang kata, setengah orang mesti dah rasa macam tak ada harapan dah kan. As long as anak dia tu masih bernafas, masih menghembuskan nafas, ayah dia jaga anak dia dengan baik sangat. So ayah dia ni mengupah orang gaji untuk jaga Carolina kat rumah, sementara ayah dia ni pergi kerja lah. So orang gaji dia tu pun memang dah biasalah jaga Carolina ni, jaga dengan baik. Sama macam mak Carolina ni jaga dia dulu tau, bagi dia minum air susu dan gula setiap hari, macam biasa rutin dia. Tiba-tiba satu hari ni orang gaji dia tengah kemas-kemas rumah kan, sementara Carolina tu kat dalam bilik lah, masih terlentang dalam keadaan tidur. Tiba-tiba orang gaji dia ni dengar suara tangisan, macam orang tengah menangis tau. Menangis teresak-esak macam tu. Lepas tu orang gaji dia dah takut lah, sebab dekat rumah tu hanya ada dia dan juga Carolina. Jadi orang gaji dia pergi senyap-senyap sebab suara tu makin lama makin kuat berdekatan dengan bilik Carolina ni. Dia pun masuk, tengok-tengok ada sosok wanita yang tengah duduk atas katil
dan menangis macam ni tau. Macam tutup muka dia tu. Bila dia datang tengok itu adalah Carolina. Carolina dah sedar. Mata dia terbuka dan dia sedang menangis. Wow, waktu tu tepat 32 tahun 42 hari dia tertidur. Akhirnya pada umur 46 tahun Carolina ni terjaga daripada tidur dia. Mulanya orang gaji Carolina ni, ingat kan Carolina ni tengah mamai lah, macam masih mengigau kan. Rupa-rupanya dia memang dah fully sedar guys. Tapi dia tak adalah macam hilang ingatan tau. Dia macam shock. Terlalu shock, terkejut dengan dunia ni. Sebab last kali dia waktu tu masih lagi kanak-kanak, masih lagi budak. Dan macam-macam dah berlaku sepanjang 32 tahun tu guys. Peredaran zaman lagi kan. Bila dia terjaga tu, orang gaji dia terus call bapak dia, terus call adik-beradik yang lain. Dan diorang semua datang. Carolina dah tak kenal. Bukannya hilang ingatan, tak kenal sebab masing-masing muka dah lain guys. Umur semua dah tua tau. So Carolina waktu tu dalam keadaan yang sangat keliru dengan dunia. Dan dia macam take time jugalah untuk dia betul-betul bercakap. Sebab waktu dia bangun tu beberapa hari jugalah dia macam tak bercakap. Dia diam, dia menangis. So bila lama-lama tu orang pun tanyalah sikit-sikit kan. Dia ingat tak apa yang berlaku, apa yang berlaku sebenarnya kan. Nak tahulah. Dia kata dia tak ingat apa-apa. Maksudnya macam waktu macam mana dia boleh tertidur sampai macam tu sekali. Dia terhentak ais ke, dia terlemas ke apa benda ke, dia kata dia tak ingat. Dan dia tak rasa pun apa-apa yang sakit dekat badan dia. Maksudnya renjatan elektrik, yang mak bapak dia bakar kulit dia sikit tu, ke cucuk jarum ke, dia kata dia tak rasa pun. Cuma dia kata sepanjang dia tidur tu sebenarnya dia mimpi macam-macam mimpi ngeri. Nightmare lah kan. Sangat-sangat ngeri dia kata. Dan ada satu masa tu kadang-kadang dia rasa macam dia dah bangun, tapi rupa-rupanya dia mimpi. Lepas tu dia mimpi, dia bangun balik, rupanya dia masih dalam mimpi. Yang macam tu lah, dia macam terperangkap dalam mimpi. So of course lah ayah dia ni bawa Carolina ni pergi jumpa doktor kan. Dan semua doktor terkejut, sangat-sangat terkejut sebab ramai yang ambil kes Carolina ni dulu kan. So doktor pun check keadaan Carolina. Dan tiba-tiba diorang sangat-sangat terkejut. Dan lagi buatkan diorang bertambah teka-teki tentang kes Carolina ni. Sebab dia langsung tak ada apa-apa masalah kesihatan. Dia macam fully normal macam orang biasa tau. Even pakar psikiatrik pun sahkan yang minda dan otak dia tu masih cergas macam orang biasa. Cuma Carolina ni macam masih ada lagi masalah dari segi persekitaran lah. Dia macam tak reti nak sesuaikan diri lagi dengan dunia sekarang. Lagi satu benda yang membuatkan doktor ni pelik adalah tahap metabolisme dalam badan Carolina ni. Sebab muka dia masih muda guys. Umur dia waktu tu dah 40-an dah. Masih nampak macam umur 20 tahun. Dan of course lah lepas dia dah terjaga ni kan, cerita mengenai Carolina Oslon ni memang dapat liputan media yang sangat-sangat luas. Kalau zaman sekarang ni bahasa dia viral, tapi dulu tak ada viral-viral tu lagi. Sampaikan dia digelar The Sovereign Scan PA ataupun secara ringkasnya The Sleeper of Okno. Kalau dalam bahasa Melayunya petidur dari Okno. Pelik pula bunyi dia kan. Sejak pada tu dia dah macam jadi selebriti jugalah. Sebab dia terima terlalu banyak interview daripada media-media. Yelah, macam mana orang boleh tidur selama 32 tahun hanya berbekalkan 2 gelas air susu dan juga gula setiap hari. Dan bila dia bangun, muka dia awet muda dan 100% sihat. Tapi disebabkan ada beberapa manusia yang macam tak boleh nak terima lah kes ni kan. So timbullah spekulasi-spekulasi tentang kes Carolina ni. Ada yang kata tanta family dia ni sebenarnya tipu je saja, nak palsukan yang Carolina ni sebenarnya tidur, tak sedarkan diri, padahal nak raih simpati dan nak minta bantuan. Macam tu lah, sebab diorang kan berasal daripada keluarga yang susah kan. So pada tahun 1950, waktu tu usia Carolina ni 88 tahun. Akhirnya Carolina ni telah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dan walaupun dia sudah meninggal dunia dengan orang kata apa, dengan punca yang betul lah. Maksudnya punca tu dia meninggal sebab tua, sakit tua kan. Walaupun dia dah meninggal dunia, masih meninggalkan 1001 tanda tanya macam mana boleh terjadinya
kes Sleeping Beauty ni. Sebenarnya selain daripada Carolina Oslon ni, ada juga orang lain yang ada kes yang sama tapi tak adalah terlalu lama macam kes Carolina ni. Ni ekstrim sangat ni. Contohnya pada tahun 2012, ada seorang remaja British ni bernama Tay Comerford. Dia kena penyakit yang dinamakan Kleine-Levin Syndrome ataupun Sleeping Beauty Syndrome, di mana dia tak bangun selama 6 bulan. So itulah kisah misteri kita untuk hari ni. Korang rasa macam mana? Disebabkan kes ni berlaku pada tahun yang sangat lama kan, jadi tak banyak bukti evidence gambar ataupun video yang kita boleh tengok. So kalau korang ada lagi kes-kes yang menarik korang nak dengar, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen bawah ni. Okay, bila dengar kes ni macam terkejut, macam mind blown, tapi macam sedih juga sebenarnya. Sedih lah dekat adik-beradik dia dan juga mak dia yang tak sempat nak jumpa dia. Macam lama gila tu tidur. Oh my god. Oh my god, otak korang tu masih lagi childhood, masih lagi kanak-kanak, tiba-tiba bangun korang dah jadi orang tua. Allah, pisang weh. So itu sajalah video untuk hari ni, segmen crime, and I hope you guys like it, enjoy it, and thank you yang tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.